saya naik Grab ataupun apa ini macam taksi lah, Grab saya keluar tadi, saya balik naik Grab. Pemandu itu adalah warga negara kita, ini bukan agama Islam dan juga bukan bangsa Melayu, dia bangsa Serani saudara. Serani ni kacukan antara India dengan Mat Salleh dulu lah saudara. Dan dia juga membicarakan soal kenapalah ini ada orang yang mau memecah belahkan dari keagamaan. Dia kata sepatutnya rakyat Malaysia ni menghormati perlembagaan negara bahawa agama Islam itu agama persekutuan. Saya bukan umat Islam, dia kata, tapi saya menghormati. Dan tak lama lagi nak puasa. Jadi kita menghormati, kita tengok budaya negara kita aman, harmonis. Bila sampai Christmas, kami bebas merayakan perayaan Christmas. Malahan ada juga orang Melayu mengucapkan selamat hari Natal, hari Christmas. Bila datangnya hari Deepavali, kita begitu sama-sama cuti. Mana nak cari dalam negara ni, perayaan raya, hari raya, cuti. Perayaan Tahun Baru Cina, cuti. Perayaan Christmas, cuti. Perayaan Deepavali, cuti. Taipusam pun cuti. Banyak cuti-cuti yang berasaskan kepada keagamaan dan boleh disantuni bersama. Kenapa kita masih lagi nak berbalah? Dia kata dia bosan. Dia dah umur dalam 60 tahun. Dia kata dia bawa Grab. Apa yang ada sekarang ni dia risau. Kalau ada berlakunya tunjuk-unjuk rasa, macam mana kami nak cari makan? Kereta kami nak berjalan, nak cari rezeki. Kalau ada unjuk rasa sana sini, orang bergaduh sana, bergaduh sini, bagaimana kehidupan kami? Sedangkan dia kata tak ada apa-apa pun. Kita tahu, rakyat tahu apa yang berlaku sekarang. Sebab dalam dunia tanpa sepadan ni saudara, kita dapat melihat apa sebenarnya yang berlaku. Sesungguhnya saya nak nyatakan saudara, kalangan mereka yang cuba melakukan onar, sebab itu saya dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu marah kerana mereka nak berlindung diri. Seandainya berlaku sesuatu pada kedudukan politik, mereka nak menyelamatkan diri mereka dari kebejatan yang mereka lakukan. Mereka yang melakukan segala kebobrokan. Tapi tuduh bahawa ini adalah pendakwaan terpilih. Datuk Najib kena macam mana? Datuk Seri Zahid Hamidi kena bagaimana? Pimpinan daripada keadilan dulu pun kena, siapa yang kenakan? Tapi kita tak mau bising lah. Yang sudah tu sudah, yang sekarang ni kita hadapi. Kalau kamu terlibat dalam rasuah, saya cakap terus terang saya difahamkan. Berhubung dengan jana wibawa, ada beberapa lagi siri tangkapan akan berlaku. Ini melibatkan pimpinan yang menjadi kerajaan dulu. Kita tak ada dalam kerajaan. Jadi mereka yang berada dalam kerajaan yang menjual atas nama kontraktor Bumi Putra, atas nama Bumi Putra, atas nama Melayu, atas nama rakyat. Rakyat pun sokong. Tapi waktu itu juga wang disakau. Ini keadaannya saudara. Dan kita ni rakyat biasa ni terus terjerat dalam kehidupan yang sukar. Kenapa jadi berlaku? Ini semua berlaku kerana kebejatan yang dilakukan oleh mereka. Kalau rakyat senang, tak ada masalah, politik tentram, aman, bahagia, semua orang boleh bekerja, ada pendapatan, barang mahal macam mana pun kalau dalam poket kita penuh, murah. Bagaimana yang selalu saya katakan, kalau dalam poket kita ada 1,000, harga udang sekilo RM100 pun tak ada masalah, sebab kita mampu beli. Tetapi dalam poket kita ada RM50, harga udang RM56, pasti kita mengatakan teramat mahal, sebab kita tak mampu nak beli. Itu gambarannya. Saya cuba selalu lihat, hayati betul-betul. Saya nak jelaskan saya, daripada Parti Keadilan, kerajaan hari ini dalam kabinetnya, ini mengikut parti. Saya perlu jelaskan, PKR cuma ada 8 orang menteri saja saya daripada Parti Keadilan. Berbeza waktu Pakatan Harapan dulu, PBM dapat berapa. Saya PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim Menteri Kewangan, Rafizi Menteri Ekonomi, Safriuddin Nasution yang dilantik sebagai senator jadi Menteri Dalam Negeri, Chang Likang, Nek Nazmi, Saudara Fahmi Fazil, Saudara Dr. Fadilah Siddiq dan Zaliha Mustafa. 8 orang. Cuma 8 orang saja daripada Parti Keadilan yang menjadi menteri. UMNO pula saudara ada 6. Walaupun dengan hanya daripada UMNO 26 kerusi saja saudara. Dengan 26 kerusi, UMNO diberikan 6 kerusi kabinet, iaitu Datuk Seri Zahid sendiri sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai Menteri Pertahanan,
Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi. Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dilantik sebagai senator. Menteri Luar itu Datuk Seri Azalina Osman, Menteri Hal Ehwal Undang-Undang, dan Tengku Zaprul sebagai Menteri Penerangan dan Perindustrian, saudara. Sedangkan DAP cuma ada 4 kursi, saudara. Ini kita kena buat comparison. PKR 8, UMNO 6. DAP cuma 4. Anthony Loke, Menteri Pengangkutan. Ngah Komeng, Menteri Kerajaan Tempatan. Hana Yo, Menteri Belia dan Sukan. Dan Siva Kumar, Menteri Sumber Manusia. 4. Kerajaan perpaduan dulu zaman Tuan Mahathir, DAP jadi Menteri Kewangan. Jangan main-main, saudara. Kemudian daripada PBB, daripada Sarawak, dia dapat 3 kursi. Saya melihat bahawa begitulah parti PBB dari Sarawak berlapang dada. Mereka mempunyai wakil lebih ramai. Dan saudara, iaitu lantik 3 orang menteri. Iaitu Datuk Fadilah Yusof, Datuk Alex Nanta. Tapi Alex ni kabarnya tak berapa sihat. Dan juga Nancy. UPKO 1 kursi, PDP 1 kursi, PRS 1 kursi, dan yang tidak mewakili mana-mana parti itu Datuk Naim Mokhtar sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri Jaga Haiwan Agama Islam. Begitu juga daripada JRS Saudara Armizan Ali. Jadi pembahagian kursinya bagi saya lah, it's a very very fair. Keadaannya begitu adil, di Parti Keadilan. Saudara jangan lupa, Amanah dapat 2 saja, saudara. Walaupun Amanah dia menang 11 kursi tak silap saya. Yang dapat 2 saja, itu Abang Mat Sabu dan Datuk Salahuddin Ayub. Jadi dalam keadaan begini, saudara, saya cakap menyatakan begini kerana hari ini, saudara, terdapat sejumlah 16 orang anggota senator yang baru dilantik. Iaitu pertama sekali Tuan Haji Abdul Nasir. Ini pilihan kerajaan di Kedah yang berkuat kuasa mulai 20 Mac ni, saudara. Pilihan kerajaan di Kedah yang dipimpin oleh PAS mencalonkan Haji Abdul Nasir. Begitu juga dengan Tuan Masudah Ahmad juga daripada Kedah. Kemudian Dr. Lingga Syuwaran, anak lelaki Aruna Salam, ini daripada DAP Pulau Pinang. Tuan Amir Ghazali juga daripada Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Yang ini yang agak memberansangkan apabila Datuk Seri Anifah, mantan Menteri Luar, Datuk Seri Anifah Aman dilantik. Ini pelantikan daripada Persekutuan daripada Agong, dilantik sebagai senator. Beliau mewakili wilayah Persekutuan Labuan. Kemudian senator Tuan Isayah di Jacob, mewakili wilayah Persekutuan. Kemudian Yang Hormat Tuan Manolan Muhammad, juga Tan Sri Datuk Lau Kian Chuan, yang berhormat Datuk Seri Dr. Awang Sarian, ini mewakili warga, penulis, sastrawan, saudara. Begitu juga dengan Datuk Wira Muhammad Hatta Ramli. Ini daripada Amanah. Senator Siwaraj, Datuk Siwaraj anak lelaki Chandran. Saya rasa ini juga daripada parti MIC. Tuan Muhammad Hasbi Muda. Begitu juga Tuan Abun Suin Ayid daripada Sarawak, dan Puan Norita bin Sual. Norita bin Sual adalah dari Sabah, pimpinan DAP di Sabah. Itu juga dengan Roderick Wong Siu Lit, dan Tuan Haji Hussein bin Ismail dari negeri Terengganu. Bagi saya fair, tak ada masalah. Sama ada anda daripada parti manapun, Dewan Negara hari ini diwakili oleh kesemua parti-parti politik yang ada sekarang, saudara. Itu gambarannya, saudara. Dan bila kita bercakap tentang UMNO, pemilihan UMNO yang baru lalu, saudara, ini jelas. Sebagaimana kata Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata jelas sekarang ini akar umbi memberikan mesej kepada kluster-kluster broker dalam UMNO bahawa akar umbi tidak lagi sudi untuk menerima mereka atau pandangan mereka untuk mencalonkan orang tertentu, saudara. Itu keadaan, saudara. Pemilihan UMNO melibatkan sayap-sayap dan kepimpinan parti pun tak ada lagi orang-orang broker, saudara. Kerana ia bukan lagi rahsia umum, saudara. Sudah pun menjadi rahsia umum bahawa kluster broker membuat pelaburan yang cukup besar untuk mereka merealisasikan impiannya supaya ada wakil-wakil mereka dalam majlis tinggi, dan supaya ada wakil-wakil mereka dalam Exco Pemuda, Exco Puteri dan Exco Wanita.
sebab mereka bersedia untuk melakukan tindakan politik yang mahu mengharu-harakan UMNO. Tapi ternyata akar umbi pilihan raya pemilihan parti pada hari Sabtu lalu telah pun menyatakan secara jelas dan nyata bahawa mereka tidak lagi bersedia untuk dilakukan secara sembrono oleh orang-orang daripada kluster yang tidak bersetuju dengan pimpinan Majlis Tinggi hari ini, saudara. Jadi memanglah banyak orang, alhamdulillah, mesej dari mereka sangat jelas. Pemimpin akar umbi UMNO tidak mudah dilunturkan kesetiaan mereka kepada parti dengan habuan wang ringgit. Walaupun berapa pun jumlahnya, bagi mereka pertama sekali kesetiaan kepada parti tidak ada nilainya yang dapat dilenturkan ataupun ditukar kepada wang ringgit. Jadi kepada kluster-kluster broker yang mungkin satu dua orang terlepas dalam kepimpinan UMNO di peringkat pusat, sewajarnya berubahlah. Kembalilah ke pangkal jalan. Jangan lagi berusaha untuk menebuk UMNO di dalam. Dan ingat, saudara, macam saya katakan, UMNO ni parti keramat. UMNO tak boleh jadi pembangkang. Kalau UMNO jadi parti pembangkang, hara, lihatlah sendiri, saudara. Bila UMNO berada dalam kerajaan, walaupun dalam keadaan yang mahu memulihkan ekonomi kita, memang sukar, kerana saya dah katakan kita berhutang 1.5 triliun. Tetapi paling tidak, kita sudah pun mula untuk mewujudkan kestabilan politik. Ini gambarannya, saudara, yang saya rasakan bahawa apa yang dilakukan oleh proksi-proksi dah selesai dah, saudara. Kerana UMNO mempunyai jati diri, peribadi, sahasia, maruah dan juga agama, berakhlak, berbudaya dan beradat. Itu yang ditekankan. UMNO ada dia punya ruh perjuangan, bukan parti sembrono, saudara. Bagi saya cakap terus terang, saudara, saya melihat macam mana orang mempertikaikan. Memang saya tahu untuk memuaskan hati semua orang satu benda yang mustahil. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai tongkat sakti. Malahan beliau mewarisi hutang yang begitu besar. Untuk meluluskan sesuatu permintaan perlu dilihat dari semua aspek. Tetapi kadang-kadang orang tak dapat, biasalah, marah. Cuba kita lihat, saudara. Pertama-tama sekali, jumlah 130,000 anak-anak muda yang diisytiharkan muflis, kesan daripada PKP. Kesemua mereka sekarang ni bebas. 1 bulan Mac nanti, saudara, bebas, tak ada masalah. Mereka boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Boleh nak buat pinjaman ke, nak buat berniaga, dan tidak ada lagi hukuman keberengkapan ataupun muflis, tak ada. Jadi mereka bebas sebagai rakyat biasa untuk meneruskan kehidupan. Bukan murah, saudara, bukan mudah. Banyak wang yang perlu kerajaan tanggung. Begitu juga untuk mereka memulakan perniagaan, kerajaan menyediakan lebih kurang 350 juta untuk mereka memikirkan, berbincang dengan tekun sebagai permulaan. Saya tahu hari ini, saudara, harga barang makanan memang mahal. Tadi saya dapat kiriman teman-teman mengantar. Harga ikan sampai RM20 lebih, ikan kembung, saudara. Harga sotong sampai RM42. Itu grade RM56. Grade B, bukan grade A. Dan udang, ni nak puasa, saudara, RM56. Itu pun udang jenis kecil-kecil, bukan udang besar. Dan cuma yang nampaknya sekarang ni harga sayur ada kurang sikit. Jadi seolah-olah kartel-kartel yang menjaga pasaran barang keperluan kita ni, mereka bermain. Bila kita bising pasal ikan, dia turun ke harga ikan, dia naik ke harga sayur. Hari ini kita tak bising pasal ikan, dia naik ke harga ikan, ikan udang, ketam dan sebagainya, daging, tetapi diturunkan, tapi dinaikkan sayur pula yang turun. Jadi seolah-olah nak membayangkan mereka prihatin. Saya haraplah agar Yang Berhormat Datuk Sarafuddin Ayub tambah-tambah lagi musim-musim nak berpuasa ni, perlu digerakkan semua puak kuasa. Pastikan akta pencatutan itu terlaksana. Saya bimbang, saudara. Kebimbangan saya nanti bulan puasa, tentulah rakyat akan marah kalau harga barang mahal. Dan tentu juga menyangkut soal peniaga-peniaga yang berniaga di pasar malam, pasar Ramadan. Tentulah waktu itu harga makanan mahal, harga kuih-muih mahal. Jadi rakyat bising.
Saya melihat bukan hanya bising, saya khawatir nanti orang rakyat pun tak ada duit nak berbelanja. Kalau tidak mempunyai wang nak berbelanja, macam mana peniaga-peniaga pasar Ramadan ini boleh survive? Macam mana mereka boleh berterusan? Ini saya kekhawatiran saya petang tadi saya duk fikir. Kalau harga ikan masih lagi mahal, harga daging masih mahal, harga barang keperluan yang sepatutnya dikawal, sepatutnya diusahakan untuk diberi subsidi. Bukan subsidi pada rakyat saya, subsidi pada pengimport maupun mereka yang menguruskan bahan makanan. Ini yang paling penting. Saya rasa sekarang ni ketepikanlah, sudah-sudahlah. Saya melihat masih ada lagi usaha yang mau memporak-perandakan politik negara kita ini, mau mengadu dombakan antara orang Melayu dengan bukan Melayu, antara ini agama Islam, penganut agama Islam dengan mereka yang bukan penganut agama Islam. Saya bimbang. Ini ada juga tular dalam media sosial. Anak-anak muda tiba-tiba adalah ajaran yang bagi saya memang sesat-sesatnya, mengaku itu dan ini, membicarakan soal kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Ada pula agama katanya di Johor, tak silap saya. Tapi yakinlah bahawa pihak berkuasa polis pastilah budak-budak ni nanti akan dicekup dan bermalamlah di belakang jeruji besi. Pada keluarga mereka jangan sesekali menentang tindakan penguatkuasa. Begitu juga kalau saudara lihat, semalam saya dah bercakap, hari ini pun saya perlu menjelaskan lagi. Sudahlah orang menjaja perkataan Melayu, perkataan rakyat. Kadang-kadang kita naik jelek